Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan chapter radioaktif, chapter yang terakhir sekali. Chapter ni sebenarnya kamu dah expose masa time form 4 dulu. Akhir tahun kita ada buat kelas, kita kumpul satu batch. Okay, waktu lepas form 4 ke form 3 tu saya tak ingat. Form 4 je saya tahun lepas je. Okay, kamu buat latihan ini, so sepatutnya dah cover lah. So yang ini sebagai pengulangan je balik. Tahu lah ramai yang tidak lupa balik lah benda belajar berkaitan dengan radioaktif ni. Kita ulang balik. Baik. Ini flowchart untuk bahagian radioaktif, bahagian atomic structure lah. Atomic structure, atomic model, so boleh terbagi kepada dua, elektron dan juga nukleus. Okay, elektron ni berada di bahagian luar, bahagian di dalam atom, ada bahagian dua bahagian, elektron dan juga nukleus. Elektron adalah charge apa? Tulis dalam chat je. Kita interact sikit. Elektron ni charge apa? Tulis dalam chat. Elektron. Negatif. Okay, good. Elektron charge negatif. Okay. Dan satu lagi berkaitan dengan nukleus. Okay, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan diagram untuk atom kan. Atomic model. So kita tengok dulu kat sini. Nukleus boleh terbahagi kepada dua di dalam bahagian nukleus, iaitu proton dan juga nukleon. Okay. Proton ini adalah charge apa? Tulis dalam chat. Proton. Charge apa? Positif. Okay, good. Proton charge positif. Okay, satu lagi nukleon. Nukleon ni neutron sebenarnya. Okay, nukleon ni neutron lah. Neutron charge apa? Dah belajar kan? Kimia dulu ke apa ke? Neutron charge apa? Tulis dalam chat. Kalau tak tahu, neutral. Okay, dah belajar lah. Tahu kan? Okay. Neutron adalah charge neutral. Okay, tak ada charge. So, gabungan di antara proton dan juga nukleon ni kita akan dapat isotop. Isotop. Apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Tulis dalam chat. Kimia dah belajar kan? Kita tak belajar lagi. Kalau tak belajar, tidak belajar. Kalau belajar, tulis apa maksud isotop. Apa yang kau faham tentang isotop? Isotop. Same number of proton. Okay, betul, good. Different number of neutron. Okay, good. Itu yang dimaksudkan dengan isotop. Dah belajar dah sebenarnya, dia skip dia. Okay, benda yang sama yang kamu belajar yang kimia, itu kamu belajar di dalam fizik. Okay, kita belajar tentang atomic model dahulu sebelum kita masuk ke dalam bahagian radioaktif lah. Okay. Okay, ni cikgu dah tanya kepada kamu tadi. Okay, sekejap. Cikgu pergi slide yang lain. Okay, baik. Ini adalah structure untuk atom lah, atomic model lah. So, benda yang tadi yang tulis dalam chat, nampak tak diagram di dalam PowerPoint? Tulis dalam chat. Nampak tak? Aku tak nampak pula. Okay, nampak kan? Okay. Baik. Ni atomic model untuk atom. So, tadi saya cakap kalau atomic model boleh terbagi kepada dua, elektron, ni bahagian luar elektron dan juga nukleus. Ni nukleus lah. Nukleus dan juga elektron. Okay, elektron dan juga nukleus terpisah di antara satu sama lain. Okay. So, di dalam nukleus ada dua benda, proton dan juga neutron. Okay. Proton positive charge, neutron neutral, tak ada charge, elektron negative charge. Okay. So, ini semua di dalam atom. Okay. Baik. Seterusnya ada yang tak nampak. Okey, baik. Seterusnya ni elektron, neutron, proton. Okey. Cara penulisan untuk nuclide notation cara penulisan ni dalam kimia kamu belajar lah. Kita recall balik je benda yang kamu
belajar sebelum ni. Okey, ini adalah elemen, X ni adalah elemen, contoh elemen ni. Bagi satu contoh elemen je dekat dalam chat. Elemen takkan nak tahu elemen. Berikan satu contoh elemen. Boleh dalam chat? Magnesium, okey good. Magnesium, Mg. Okey, tulis Mg dekat bahagian sini. Contohnya X ni adalah Mg, magnesium. So, dalam periodic table yang kamu belajar sebelum ni, so dia ada tulis berkaitan dengan proton number dan juga neutron number. So, proton number tu dia dekat bahagian bawah ni, Z. Z ni adalah stand for proton number lah. Yang bahagian A yang atas ni adalah nucleon number. Nucleon number ni adalah gabungan di antara apa dan juga apa. Tulis dalam chat, nucleon. Nucleon number. Gabungan di antara apa dan juga apa. Tulis dalam chat. Proton dan juga neutron. Okey, good, betul. Kan susah, senang. A ni nukleon, gabungan di antara neutron dan juga proton. Kalau proton ni proton sajalah yang bawa bahagian bawah. Okay. Itu cara tulisan untuk nuclide notation. Okay. Kita pergi kepada handbook balik. Abah bawa ke Abah punya tu. Ada kat situ tapi tak boleh buka. Okay, sekejap Okey, baik. So, nukleat tadi yang cikgu tunjuk tadi ini adalah elemen, X adalah elemen, A adalah nucleon number, Z adalah proton number. Okay. Okey, kita try jawab soalan. Ini dah jawapan. Cikgu tunjukkan yang mana yang tak ada jawapan. Okey, baik. Try jawab. Jawab dalam chat Kita belajar tadi tentang nucleon number dan juga proton number. So, number 3 ni. Saya jawab soalan nombor 3, aluminium. 27 ni apa, 13 ni apa. Okey, tuliskan kat dalam chat the proton number of aluminium is, proton number berapa nilai dia? Tulis dalam chat. Untuk aluminium ni, proton number dia nilai dia berapa? 13. Okey, good. Betul? Proton number yang ada 13. Okey, nucleon number berapa? Tulis dalam chat. Nucleon number 27. Okey, nucleon number adalah 27. Okey, betul? Good. Neutron number berapa? Tulis dalam chat. Neutron number adalah 14. Okey. Macam mana boleh dapat 14? Tulis dalam chat macam mana boleh dapat 14? 27 tolak 13. Okey, good. 27 tolak 13, so kamu akan dapat 14 tolak dia. Okay. So itu adalah nilai untuk neutron. Okay, baik, seterusnya. Carbon 12. Each nucleus contains 6 proton and 6 neutron. Hence A is 12. Z adalah 6. Write a symbol with a nuclide. Okay. So kamu tahulah macam mana cara nak tulis dia kalau carbon. Nak tulis dekat dalam chat pun susah juga kan. So C, lepas tu kamu tulis nucleon number dekat bahagian atas ni, tulis dekat bahagian ni proton number. Okay. So sama macam bawah ni 12, 6. Tentu jawapan, tunjuk jawapan So kamu tulis, cikgu tak ada iPad yang ni, okey macam ni C besar 12, 6. Okey. So ini adalah cara write symbol for this slide. Okay. Baik. 6 je. Okay. Baik, kita teruskan lagi.
Apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Tadi cikgu tanya dah. Okay, ada yang dah jawab dah. Isotop apa yang dimaksudkan dengan isotop? Isotop adalah same element of number of proton. Okay, number of proton dia sama, but different number of neutron. Tak kisahlah kamu tulis different number of nucleon ke, different number of neutron ke, benda yang betul. Kamu tulis di antara kedua-duanya, mana-mana saja, betul jawapannya. Okay. Same number of proton, different number of neutron ataupun different number of nucleon. Okay. Write a symbolic isotope. Okay, ini susah kamu nak tulis kat dalam chat. Kita tengok saja dekat bahagian sini. Carbon 12, so proton number dia adalah 6, nucleon number ni adalah 12. Okay. So 12 6C. Kalau carbon 14, 14 6C. Deuterium 21H. Tritium 31H. Okay. Yang membezakan di antara kedua-duanya, nama kedua-duanya disebabkan oleh dia punya neutron number yang berbeza. Tapi dia punya simbolnya adalah sama. Oxygen 16, 16, 8, 0. 0 pula. O, oxygen Oxygen 17, 17, 8, O. O tu stand for oxygen Helium 3, 3, 2, helium, He. Okay. Dan helium 4, 4, 2, He, helium. Okay. Yang ni, nama ni, deuterium dan juga tritium ni, dia adalah daripada hidrogen sebenarnya. Okay. So, daripada hidrogen tersebut, dia mempunyai perbezaan neutron number. Okay, perbezaan neutron number. Cumanya dia punya proton number adalah sama. Sebab itulah kita panggil sebagai isotop. Isotop ni dia nak compare di antara kedua-dua karbon ni, contohnya karbon 12 dengan karbon 14. Ni kita namakan sebagai isotop. Sebab apa namanya adalah isotop? Disebabkan oleh dia mempunyai same number of proton. Tengok bahagian bawah ni. 6, 6. Number yang sama. Okay. Tetapi different number of neutron. Apa yang different number of neutron? Tengok atas. Ni 12, ni 14. Soalan cikgu yang atas ni, neutron number dia berapa? Tulis dalam chat. Yang atas ni, neutron number dia berapa? Tulis dalam chat. Yang carbon 12, neutron number dia berapa? Okey, 6. Carbon 12, neutron number dia 6. Kalau carbon 14, neutron number dia berapa? 8. Okey. Apa ada perbezaan kat situ Neutron number untuk carbon 12, 6. Kalau carbon 14, 8. So, kedua-dua ni kita panggil sebagai isotop. Same number of proton, tetapi different number of neutron. Okay. Sama juga lah macam ni. HH ni, oksigen ni, helium ni. Okay. Kita panggil sebagai isotop. Same number of proton dalam nilai proton yang sama ataupun charge yang sama, positive charge yang sama, tapi different number of neutron. Okay. Baik, exercise. Pergi balik pada exercise. Sekejap. Okay, exercise. Tolong jawab dalam chat soalan nombor 1. A nucleus contain proton and neutron. Which of these particles experience an electrostatic force? Ingat balik electrostatic force adalah apa? So, yang mana yang experience electrostatic force di antara proton dan juga neutron? Tulis dalam chat. Proton. Sebab apa proton? Okay, good. Betul. Jawapannya adalah proton. Soalan cikgu, sebab apa proton? Tulis dalam chat. Sebab dia ada charge. Okay, good. Bagus. Electrostatic force berkaitan dengan charge, unbalanced charges. Apabila kamu geser ataupun adakan friction, dia akan berlaku electrostatic force. Okay. Electrostatic force tu ada charge. Charge terbahagi kepada berapa? Tulis dalam chat. Charge boleh terbagi kepada berapa dalam kehidupan kita ni, terbagi kepada berapa charge? Tulis dalam chat, charge terbagi kepada berapa? Dalam kehidupan seharian kita ni, charge ada berapa? Ya Allah, ada 2. Okay, positif dan juga negatif. Tu je.
So soalan nombor 1 ni di antara proton dan juga neutron, proton lah yang experience electrostatic force sebab dia ada charge positif. Neutron tidak ada charge. Baik, seterusnya Go. Soalan nombor 2. Go has 79 proton and 118 neutron. Write the symbol for this nuclide. Okey, susah kamu nak tulis, so kita tengok jawapan sajalah. Okey, tengok jawapan. Jawapan ni yang ni bawah ni. AU neutron number 11 sekejap. Betul kan ni? Proton 79. Jawapan yang nombor 2 ni. Atas 118, bawah 79. Soalan cikgu, betul ke salah? Tulis dekat dalam chat. Tak semesti apa dalam modul ni betul. Tapi tak semesti salah. Okey, salah. Tolong, okey salah Yang bahagian mana yang salah? Atas ke bawah? Nombor yang atas ke nombor yang bawah? Soalan nombor 2 ni. Okey, atas yang salah. Okey, betul. So tolong tuliskan dalam chat jawapan yang betul untuk 118 yang atas. 197. Okey, betul. Sebab apa 197? Disebabkan oleh apa yang tambah apa? Tulis dalam chat apa yang tambah apa? 118 campur dengan 79. Okey, good. Sebab yang bahagian atas ni, yang 118 jawapan dia sebenarnya adalah 197 Sebab apa? Sebab dia adalah nucleon number. Nucleon adalah hasil tambah proton dan juga neutron. Bukan neutron number Yang bawah ni betul proton. Yang baru masuk ni nanti cek balik dalam YouTube Cikgu tak ulang balik dah. Okey, kita dah sampai bahagian sini dah. Ni sikit bangun lambat Okey, baik, seterusnya kita pergi lagi kepada latihan yang seterusnya. An isotope of nitrogen can be represented by 15(7)N. How many of the following particles does it have? Okey, soalan yang pertama, 3A. Proton dia nilai berapa? Tulis dalam chat. Proton nilai dia berapa? 7. Okey, good. Proton adalah 7. Okey, seterusnya neutron. Berapa nilai neutron? Tulis dalam chat. 8. Okey. Macam mana dapat 8? 15 tolak 7. So, jawapannya adalah 8. Okay, good. Neutron, jawapannya adalah 8. Dan last kali, elektron. Ada ke elektron kat sini? Elektron apa? 7. Macam mana tahu nilai elektron 7? Tulis dalam chat. Pandai dah ni semua. Macam mana tahu nilai elektron 7? Ya, nilai elektron adalah sama dengan nilai proton. Okay. Nilai elektron adalah sama dengan nilai proton. Okey, good. Pandai dah tu. Okey, seterusnya. An atom of element Y has a proton number 5 and nucleon number 11. Identify the element. Oh, nampak. Ini kamu kena tengok periodic table. Okey, ini selalunya dalam soalan fizik tak ada lah ini. Kalau dia bagi dalam table tu, dia bagi table periodic table tu kamu akan tahu lah. Tapi kalau kamu dah belajar kimia agak-agak kamu tahu tak jawapannya apa? Tahu tak soalan nombor 4 ni jawapannya adalah apa? Tulis dalam chat. Tak tahu tu dia tak tahu. Kalau tahu tu dia tahu. Tulis jawapannya. Apa elemen Y? Na, sodium. Okey, sekejap. Tengok depan. Bukan boron sebenarnya. So dalam fizik tak adalah dia suruh identify elemen macam ni. Tak ada kamu kena hafal sebenarnya periodic table tu. Okay, dia dah bagi siap-siap dah elemen tu adalah elemen apa. So dia akan test kamu berkaitan dengan proton dan juga neutron number sahaja. Itu sahaja. Dan juga elektron number lah. Okey. Baik, kita pergi seterusnya radioactive decay. Sebelum kita pergi radioactive decay ni, setakat yang kamu belajar hari ni. Setakat ni Faham ke tak faham? Kalau faham tulis dalam chat, kalau tak faham tulis dalam chat. Faham ke tak faham? Okay, faham
Yang baru masuk tu kau tak faham lah. So nanti tengok balik dalam YouTube lah. Kita ada 10 minit lagi. Kalau dah habis 10 minit tu tolong masuk balik nanti ya. Okey. Baik, seterusnya radioactive decay. Dalam bahasa Melayu, decay adalah perebutan. Okey, so radioaktif ni akan berlaku perebutan. Bila kita expose saja radioaktif ni di dalam contohnya kamu letak radioaktif kat bahagian atmosfer luaran, contohnya kamu biar yang dekat bahagian dalam bilik kamu ke apa radioaktif tu. Oh bahaya tak radioaktif dalam bilik. Okay. So dia expose kepada bahagian udara, so dia akan berlaku perebutan di situ. Radioaktif ni berlaku perebutan disebabkan oleh dia nak jadi stable. Okay. Okey, sekejap. Okey. So radioaktif ni bila kamu letak dekat bahagian dalam bilik contohnya apa, radioaktif ni dia akan expose kepada bahagian udara. So radioaktif ni akan berlaku decay. Decay tu apa? Decay tu dalam bahasa Melayu adalah perebutan. So radioaktif ni dia adalah satu benda yang tak stabil, unstable. Contohnya diri kamu lah tak stabil. So diri kamu ni tak stabil, kamu nak pastikan diri kamu ni akan jadi stabil. So sama juga macam radioaktif. Radioaktif ni dia dalam nak tak nak dia nak jadi stabil sebenarnya. Tapi permulaan dia jadi unstable. Okey, dia tak stabil. So nak jadi stabil dia akan berlaku proses perebutan decay. Dia akan hilang sedikit demi sedikit. Okey. So namanya adalah radioactive decay. Dan prosesnya namanya radioactivity. Benda yang sama lah perebutan. So apakah yang dimaksudkan dengan radioactivity? Yang cikgu terangkan tadi. Radioactivity is the spontaneous and random emission. Proses yang berlaku secara spontan dan emission ni emit kita pancarkan ada satu benda yang random, pancaran random, okay? Pancaran random of radioactive ray from unstable radioactive. Ni cikgu cakap tadi, unstable radioactive material after which they have become more stable. So proses radioaktiviti, proses nama radioaktiviti ni kalau dalam soalan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan radioaktiviti? Adalah proses perebutan radioaktif. Okay. Proses radioaktif decay dengan radioaktiviti adalah benda yang sama. Radioaktiviti adalah nama proses tersebut. Okay. Radioaktiviti adalah proses perebutan radioaktif. Macam mana proses perebutan berlaku? Dia berlaku secara spontan di mana dia akan emission, berlaku pancaran daripada radioaktif tersebut. Satu radioaktif ni bila dia nak jadi stabil, dia makin berkurangan. Okey, katakanlah besarnya radioaktif, dia akan jadi makin lama makin kecil. Daripada besar nak jadi kecil, dia akan berlakunya emission, pancaran. Dia akan keluarkan pancaran daripada radioaktif tersebut untuk dia jadi stabil, jadi kecil daripada unstable kepada stable. Okey. Dan unstable kepada stable tersebut, prosesnya namanya adalah radioactivity ataupun radioactive decay, perebutan radioaktif. Okay. Mendengar rendah dulu kamu belajar tentang bahan-bahan radioaktif. Tulis kat dalam chat ya contoh-contoh bahan-bahan radioaktif. Yang kamu tahulah dalam kehidupan seharian. Bahan-bahan radioaktif. Contohnya apa? Tulis dalam chat. Yang kamu belajar apa dia ni? Power plant. Bahan-bahan radioaktif. Takkan nak tahu kot. Satu je. Dia nak satu je. Uranium. Okay, good. So kamu dah belajar mendengar rendah dulu. Berkaitan dengan uranium. Okay. Radioactive power plant. Radioactive power plant. Okay, so kita nak menghasilkan electricity daripada bahan radioaktif. Okay, contohnya uranium lah. Itu yang kamu dah belajar sebelum ni. So stick contoh uranium contohnya. Uranium tersebut unstable permulaannya. Permulaan dia tak stabil. So dia akan berlaku proses perebutan untuk dia jadi sebagai stabil. Okay, daripada besar dia akan jadi kecil contohnya. Daripada besar dia akan jadi kecil. Proses perebutan tersebut. Dalam proses perebutan tersebut
dia akan emit, dia akan berlaku emission, pengeluaran tenaga, emission, okey, pengeluaran tenaga. Pengeluaran tenaga tersebutlah yang akan menghasilkan electricity. Kalau cikgu tanya balik lah kamu, tolong tulis dalam chat je, macam mana radioaktif power plant boleh menghasilkan elektrik. Kita ada 4 minit lagi, nanti kamu masuk balik. Okey, tulis dalam chat ya. Kalau tak tahu, tulis tak tahu. Kalau tahu, tulis dalam chat. Macam mana cara proses nuclear fission. Okey, good. Betul, nuclear fission. Macam mana nuclear fission? Nuclear fission ni adalah tenaga nuklear yang terpecah. Nuclear fission, tenaga nuklear yang terpecah. Macam mana tenaga nuklear yang terpecah boleh menghasilkan elektrik? Tulis dalam chat. Benda ni kau nak belajar mendengar rendah tu. Ya, bagus Takiuddin. Ingat bagus lah. Budiman pun ingat. Okey, nuclear fission bila terpecah saja, tu yang namanya decay kan. Nuclear fission terpecah saja, okey, terpecah, dia akan menghasilkan heat. Ya, betul. Heat tersebut akan memanaskan air, air akan jadi steam, steam akan menggerakkan turbine, so electricity akan terhasil. Itu kamu belajar mendengar rendah dulu. Mendengar rendah dulu kamu belajar nuclear fission, fission. Okay, fission terbelah, fusion bergabung. Contoh kalau nuclear fusion, gabungan dalam kehidupan seharian kita, apa contoh aplikasi nuclear fusion? Kalau fusion tadi yang menghasilkan electricity, kalau fusion bergabung, tulis dalam chat, mendengar rendah kamu belajar lah. Contoh aplikasi? Hello, nuclear fusion. Contoh dalam kehidupan seharian, bintang. Okay, good. Betul? Bintang? Okay, bom. Bagus, bom. Okay, bintang betul, bom juga betul. Fusion, dia pergabungan di antara nuklear ataupun bahan radioaktif tersebut, dia gabung. Dia bergabung, dia akan menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan juga adalah heat. Okay? Semuanya kalau kamu tahulah. Kalau cikgu kamu ada ajar lah, mendengar rendah tu. Cikgu ada ajar dulu ni. Di antara fission dengan fusion, mana yang lebih tinggi energi dia? Tulis dalam chat. Fission dan juga fusion. Pembelahan dengan pergabungan. Fission dan juga fusion. Yang mana satu yang lebih tinggi energi dia, yang menghasilkan tenaga heat yang lebih tinggi? Fission ke fusion? Tulis dalam chat. Fission kot. Lagi? Ada bakal fusion. Okey, jawapannya adalah fusion, gabungan. Gabung akan menghasilkan tenaga heat yang lebih kuat lagi daripada fission. Okey. So sebab itulah kalau bom atom bom atom fusion. Kau tengok Hiroshima dan Nagasaki tu macam mana dia letup kan. Okey, daripada satu bom atom tersebut dia letupan disebabkan oleh nuklear atom yang bergabung di antara satu sama lain, dia akan menghasilkan heat yang sangat besar, so letupan yang besar berlaku. Okey, nuclear power plant dia menghasilkan heat energy juga, cumanya energi dia, kandungan energi dia kurang lagi daripada yang nak dibandingkan dengan fusion. Macam matahari pun sama juga, betul lah juga dia. Nak menghasilkan matahari tu, proses fusion berlaku kan. Okey. Kalau cikgu tanya balik lah, proses fusion berlaku di antara apa dan juga apa. Kalau nak hasilkan planet pula. Nak menghasilkan apa dia ni, star, bintang. Kamu dah belajar sebenarnya nak hasilkan star kan. Fusion dia sebut fuse di antara apa dan juga apa, tulis dalam chat. Kalau ingat lagi lah. Gas dan juga gas apa? Helium, okay, good. Helium, gas helium, dust, okay. So gabungan tersebut akan menghasilkan star. Tapi proses dia berlaku lama lah, dust, okay, good. Okay. So itu kita recall balik apa yang kamu pernah belajar sebelum ni. Semua tersebut berkaitan dengan radioaktif yang kamu belajar sekarang ni. Berkaitan dengan radioaktiviti. So daripada satu benda yang tak stabil, dia nak jadi stabil, unstable, so dia akan berlaku decay. Perebutan.